Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Mohan Chinasami, Berita Parlimen. Peranan Jabatan Ketua Audit Negara harus diperkukuh agar terus efisien melaksanakan tanggungjawabnya. Senator Datuk Dr. Muhammad Hatam Ramli berkata ia termasuk melakukan penambahan pegawai dan juru audit untuk kecemerlangan fungsi berterusan seterusnya dapat menyelamatkan dana awam. Sebelum ini kita di PAC menyiasat pembinaan 6 kapal littoral combatant ship di Lumut. 6 bilion telah dibelanjakan, 3 bilion menunggu untuk dibelanjakan, diminta lagi tambah 3 bilion, 12 bilion untuk itu. Dan kita siasat hasil laporan daripada Ketua Audit Negara, hasil laporan JKS TU tadi, maka kita dapati kalaulah audit ini daripada awal dilaksanakan, dan saya yakin audit dibuat, audit dalam lah, dan juga bantuan daripada syarikat audit swasta. Kalau kita dapat benteras ataupun dapat selamatkan projek-projek sedemikian, kita pasti sudah mendapat 6 buah kapal. Sementara itu, Senator Manolan Muhammad membangkitkan isu program dana jaminan makanan melibatkan perbelanjaan pakej ekonomi prihatin rakyat RM190 juta untuk pembekalan bakul makanan kepada rakyat. Betul. Kalau kita tengok bakul makanan dengan jumlah yang disediakan kepada ketua isi rumah itu agaknya tidak membadai dengan jumlah ataupun nilai bakul makanan yang diterima oleh ketua isi rumah tersebut. Maka itu saya minta pihak kerajaan supaya dapat memberi jawapan dan juga penjelasan bagaimana itu boleh berlaku, sedangkan kadang-kadang nilai bakul makanan itu kurang daripada RM50. Isu kehilangan dana awam RM72.3 juta melibatkan duti kurang pungut Jabatan Kastam Diraja Malaysia dibangkitkan oleh Senator Datuk Arman Azhar Abu Hanifah. Beliau berkata biarpun satu task force telah ditubuh bagi menyiasat perkara tersebut, ketirisan yang berlaku menunjukkan penguatkuasaan dan sistem sedia ada sangat lemah dan boleh dimanipulasi. Apakah tindakan tegas yang diambil oleh Kastam dalam menyelesaikan isu ini selain daripada memberi amaran keras kepada pihak bertanggungjawab? Apakah status terkini? Saya mohon pihak kerajaan untuk menjawab. Apakah status terkini yang diambil kepada mereka yang melanggar isu ini? Senator Datuk Dr. Ahmad Azhar Hamzah pula memfokuskan 2 kes pembaziran dana awam membabitkan isu pembayaran tidak teratur. Didapati berlaku pembayaran tidak teratur yang melibatkan pengurusan ambulan sejumlah tak banyak, 100,000 sahaja. Tetapi yang kelakarnya dalam pembelanjaan ini, pembayaran telah dibuat tanpa ada orang kata order. Dia tak order pun ambulan, tapi dia buat bayaran. Pembayaran pelik juga melibatkan pembayaran lebih RM730,000 oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sebagai subsidi padi kepada orang yang telah lama meninggal dunia. Sementara itu, Senator Datuk Sivaraj Chandran mahu semua perbahasan ahli Dewan diberi perhatian serius kementerian dan agensi terlibat agar segala ketirisan dan pembaziran dana awam tidak berulang. Persoalan yang saya tanya pada diri saya setiap kali saya tengok audit. Setiap tahun kita ada audit. Setiap tahun kita tahu bahawa ada ketirisan, kerugian dan juga salah guna dana kerajaan dan dana rakyat. Malah setiap tahun kita lihat angka itu bertambah dan meningkat. Jadi persoalan yang saya tanya pada diri saya sendiri, apakah the reason, alasan kita kena buat audit kalau benda itu tidak dibetulkan di masa akan datang? Kelemahan pengurusan COVID-19 turut dibahaskan, antaranya berkenaan dana khas Kumpulan Wang Amanah Negara KWN yang disalurkan kepada kerajaan negeri bagi membendung wabak berkenaan. Senator Datuk Kesawadas Achudan Nair memaklumkan RM145.37 juta dana tersebut belum dipulangkan semula oleh kerajaan negeri.
Sambung dengan perkara tersebut, saya minta Yang Berhormat Menteri menyatakan, pertama, sebutkan kerajaan negeri yang telah menerima peruntukan khas Kuan tersebut dan negeri yang masih belum memulangkannya semula. Kedua, adakah bentuk penilaian atau pertimbangan yang telah dibuat oleh kerajaan sebelum memuktamadkan jumlah peruntukan yang perlu dihaskan kepada setiap negeri bagi tujuan pengurusan wabak COVID-19? Ya, terima kasih. Sementara itu, beliau turut menekankan bahawa program subsidi upah yang dilaksana ketika pandemik perlu menekankan aspek kebertanggungjawatan dan ketulusan majikan. Kepada perihal majikan yang telah menerima bayaran dalam program subsidi upah tetapi tidak dapat meneruskan operasi syarikat, biarpun 99.8% atau 718,346 majikan berjaya meneruskan operasi, namun kegagalan 1,136 majikan iaitu 0.2% daripada penerima PSU untuk meneruskan perniagaan mereka perlu diperhalusi semula oleh Kementerian Sumber Manusia. Baik, selepas dibahas 19 ahli Dewan Negara, usul laporan Ketua Audit Negara LKN 2021 siri 2 diluluskan. Usul diluluskan selepas majoriti ahli Dewan menyokong melalui undian suara. Ketika menggulung perbahasan usul tersebut, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Karpal Singh menjelaskan isu atas syur LKAN terhadap sesuatu isu akan disusuli sehingga tindakan pembetulan dan penambahbaikan dilaksanakan. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi penyelesaian isu yang dibangkitkan, tetapi ini oleh kerana ini adalah tertakluk kepada kompleksiti sesuatu isu tersebut. Walau bagaimanapun susulan yang dibuat dari masa ke semasa ini boleh dipantaui secara online melalui platform Auditor General's Dashboard atau dengan izin Tuan Yang Bertuah AGD. Sementara itu, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Mazlan memaklumkan mekanisme semak dan imbang digunakan pakai bagi mengatasi isu ketirisan dalam kewangan kerajaan. Agensi kerajaan adalah tertakluk pada proses pengauditan yang dilakukan oleh pasukan audit dalam dan juga pengauditan oleh Jabatan Audit Negara. Pada penggulungan sama, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa menjawab isu perolehan dan pelupusan vaksin yang dibangkit ahli Dewan. Ya, sebenarnya kita ada Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 atau JKJAV, ya, yang ditubuhkan selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri yang bertarikh pada 14 Oktober 2022 bagi memastikan bekalan vaksin COVID-19 dapat diperolehi dengan segera. Dr. Zaliha turut menjelaskan bilangan vaksin COVID-19 yang telah luput. Pelupusan sehingga 1 bulan Jun, ya, maknanya terakhir adalah sebanyak lebih kurang 8.5 juta dos vaksin pelbagai jenama telah diluputkan di fasiliti KKM. Kemudian pelupusan itu ada tata cara dia lah, ya, ada tata cara pengurusan aset dan juga tata cara pengurusan stor yang berkuasa, dan pemantauan status pelupusan juga kita sentiasa lakukan secara berkala. Baik, pembangunan latihan kompetensi guru serta kebolehpasaran individu dalam pekerjaan antara fokus utama Kementerian Pendidikan Malaysia dalam rangka Pelan Pendidikan Baharu. Jelas Menterinya Fadhil Siddiq, kini penilaian terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 sedang diteliti bagi melihat keberkesanan dan penambahbaikan lain.
KPM akan mencadangkan kerangka pendidikan menyeluruh yang akan mengambil kira bukan sahaja faktor global tetapi juga dasar dalam pembentukan karakter warga negara. KPM kini sedang menilai pencapaian pelan ini dan juga telah memulakan perancangan libat urus sindikasi dengan pemegang taruh dalam membangunkan pelan pendidikan baru. KPM menubuhkan sebuah pasukan petugas khas yang akan menerajui perancangan, hala tuju dan pembangunan pelan pendidikan baru. Setakat ini, Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 berjaya meningkatkan keterlibatan di peringkat menengah atas daripada 77.96% kepada 89.97% pada tahun 2022. Manakala penglibatan murid dalam aliran TVET turut mencatat peningkatan kepada 6.66% dalam tempoh sama. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia, sebanyak 256 kes pembuangan bayi dilaporkan bagi tempoh 2020 sehingga 2022. Justru pelbagai inisiatif advokasi dilaksanakan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi membendung kes berkenaan. Ini termasuk melalui pelaksanaan dasar dan pelan tindakan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial pekerti. Dasar pekerti ini bermatlamat untuk meningkatkan kesedaran semua pihak berkaitan pendidikan kesihatan reproduktif dan melahirkan masyarakat yang penyayang, bertanggungjawab dan resilient atau ketahanan serta mengamalkan gaya hidup yang sihat dan sejahtera. Di bawah pelan tindakan ini juga, pembangunan kemahiran kesihatan reproduktif yang sihat dan selamat ditekankan sama ada melalui pendidikan formal di sekolah atau tidak formal di luar sekolah. Di bawah dasar pekerti, sebanyak 18 kafe teen telah diwujudkan bagi meningkatkan akses kepada maklumat perkhidmatan kesihatan reproduktif serta khidmat kaunseling psikososial. Pernyataan itu bagi menjawab soalan Senator Amir Mat Ghazali. Malaysia komited menjadi pusat wilayah serantau bagi aktiviti penyelenggaraan, perbaikan dan baik pulih MRO bagi pesawat tempur ringan FA-50. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, ini mengambil kira keperluan negara-negara jiran yang tidak mempunyai fasiliti MRO meskipun sudah memiliki pesawat jenis berkenaan. Kita sedang meneliti program offset dan juga ICP yang mana kita mahu supaya aktiviti MRO, maintenance, repair and overhaul mesti diadakan di negara kita. Dan kita nak mengambil peluang ini kerana FA-50 LCA ini telah pun diguna pakai di Indonesia, di Thailand dan juga di Filipina. Tetapi mereka belum ada lagi apa yang dipanggil sebagai MRO punya facilities di negara mereka. Jadi kita nak ambil peluang supaya Malaysia menjadi sebagai regional center MRO untuk LCA FA-50 ini nanti. Beliau menjawab pertanyaan tambahan, Senator Datuk Seri Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berhubung perolehan perjanjian hasil penganjuran 5-23. Februari lalu, TUDM telah memilih 18 buah pesawat jenis FA-50 dari Korea Aerospace Industries Corporation bernilai 4 bilion ringgit. Proses penghantaran pesawat berkenaan dijangka bermula pada tahun 2026. Dalam perkembangan lain, Malaysia sedang bertindak menghantar nota diplomatik kepada kapal-kapal asing yang didakwa meletakkan aset di perairan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE negara. Isu itu sentiasa diberi perhatian khusus demi menjamin kedaulatan perairan negara daripada diceroboh pihak asing. Kawasan ini juga orang sekarang menjadi sebagai isu kepada kita kerana wujudnya apa yang saya panggil sebagai kedatangan kapal asing yang meletakkan aset mereka di situ selama 24/7, 24 jam satu hari dan 365 hari. Itu yang betul. Kita menghantar banyak nota diplomatik berkenaan perkara tersebut dan kita juga meletakkan aset kita di sana. Itu yang betul untuk kita menandakan bahawa ini kawasan kita. Ya? Makanya ini menjadi satu perkara yang amat sensitif di Laut Cina Selatan.
Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Dominic Lau Hoi Chai berhubung isu pencerobohan kapal asing di lapangan gas Kesawari di perairan ZEE. Purata perjalanan penumpang harian pada hari bekerja bagi perkhidmatan laluan transit aliran masa laluan Putrajaya MRT2 meningkat sebanyak 305%. Ia hasil pemantauan yang dibuat oleh Kementerian Pengangkutan bagi penumpang fasa 1 yang merekodkan 23,000 perjalanan kepada 93,000 bagi fasa 2. Komitmen kerajaan untuk menggalakkan penggunaan MRT2 dibuktikan melalui usaha Rapid Care untuk menyediakan perkhidmatan bas perantara di sekitar Putrajaya yang melibatkan 5 laluan, termasuklah laluan dari stesen MRT Putrajaya Central ke Presin 10, 16, 4, 11 dan AE8. Purata perjalanan penumpang harian yang direkodkan bagi 5 laluan daripada bulan Mac 2023 sehingga 25 Jun 2023 adalah sejumlah 706 perjalanan penumpang dan dijangka akan terus meningkat berdasarkan trend penumpang pada masa kini. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Isyamuddin Yahya. Dalam pada itu, pas perjalanan tanpa had My50 bagi perkhidmatan rel dan bas juga akan diteruskan sebagai usaha menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam. Bila kita ambil alih, tanggungan subsidi elektrik terlalu tinggi. Apa yang kita lakukan? Untuk rakyat, M40, B40 kita tak sentuh. Terus subsidi. Tetapi untuk golongan kaya, T20 maknanya teratas, dia bayar kos. Jadi saya kira fair. Jadi dengan itu kita jimatkan 10 bilion daripada subsidi. Kita subsidi 30 bilion. Tak ada kerajaan boleh tanggung macam kita tanggung. Satu lagi yang haji. Yang saya tarik ini bukan untuk rakyat umum. Saya kata orang kaya. Ya, gaji RM10,000, RM50,000 sebulan. Tak payahlah tabung haji subsidi. Kerana tanggungan kepada kerajaan berat. Kalau ini semua boleh dikawal, maka kos pendidikan pelajar kita minimalkan. Sejumlah 25,853 individu berjaya mendapat pekerjaan menerusi penganjuran Karnival Kerjaya bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Ia terbukti dengan komitmen kerajaan dan Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso yang berterusan menyediakan inisiatif meningkatkan kebolehpasaran pekerja. Kursus-kursus jangka pendek dan program perantisan turut ditawarkan kepada para peserta yang berminat untuk mendalami kemahiran bersesuaian dengan minat dan latar belakang mereka. Selain itu, Kementerian Sumber Manusia turut mempergiatkan usaha mengadakan program melalui Talent Corp dengan fokus terhadap pembangunan kebolehpasaran dan kebolehkerjaan bakat muda negara. Melalui kerjasama melintasi kementerian, jabatan agensi kerajaan dan semua industri. Beliau menjawab pertanyaan Senator Abdul Nasir Idris. Bagi tempoh Januari 2023 hingga 15 Jun 2023, sebanyak 1,203 program kerjaya telah dilaksanakan. Kementerian Sumber Manusia mensasarkan 50 memorandum kerjasama dimeterai melibatkan syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta sehingga penghujung tahun ini. Jalinan kerjasama berkenaan dibuat secara spesifik antara institusi TVET dengan pihak industri dalam usaha mewujudkan ekosistem latihan berpacukan keperluan industri. TVET merentasi 12 buah kementerian. Menerusi memorandum kerjasama ini, program perkongsian kepakaran dan penawaran program peningkatan kemahiran telah mula ditawarkan oleh pihak industri yang terlibat untuk dimanfaatkan oleh pelajar dan tenaga pengajar TVET. Penglibatan dan sumbangan secara lebih aktif oleh syarikat-syarikat ini akan dibincang dan direalisasikan menerusi sesi libat urus yang sedang dijalankan dari masa ke semasa. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Sivarachandran mengenai status terkini pelaksanaan memorandum kerjasama TVET dengan pihak swasta. Setakat Mac 2023, 10 memorandum kerjasama telah dimeterai manakala 920 kerjasama telah terjalin melalui pelbagai platform.
Seramai 2,642 pegawai ditempatkan di sektor kesihatan prima bagi mendapatkan latihan asas dalam bidang kesihatan mental. Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awasauni berkata, inisiatif itu dilaksana bagi memastikan pegawai dilatih dapat mengesan simptom awal sekiranya pesakit cenderung mengalami masalah kesihatan mental. Kita telah memperkenalkan satu talian HIL 1555 dan juga bagi tempoh 8 bulan kita telah menerima hampir 171 kes bunuh diri yang telah dapat kita selamatkan, dan juga kes-kes ini diselesaikan oleh pegawai-pegawai kontrak yang kita telah lantik, dan juga bagi pakar psikiatris kini hanya berada di hospital-hospital kerajaan, dan kita akan mempertingkatkan pengambilan pakar psikiatris ini. Kementerian Kesihatan sentiasa komited menangani isu kesihatan mental selain turut menempatkan 200 kaunselor secara kontrak bagi mengoptimumkan perkhidmatan di sektor itu. Beliau berharap Kementerian Kewangan dapat meluluskan peruntukan serta menyambung semula kontrak bagi pegawai kaunselor terlibat. Kes pemerdagangan orang dilapor meningkat pada 2022 dengan 132 kes berbanding 17 kes pada tahun 2008. Ini menjadi perhatian serius bagi Kementerian Dalam Negeri untuk terus memperkasa perkuasaan selain memperkukuhkan undang-undang sedia ada. Selaras dengan akta tersebut, kita ada majlis anti perdagangan orang dan anti penjelapan migran, iaitu MAPO, yang ditubuhkan antara lain tujuannya adalah bagi menyelaras pelaksanaan akta ini dan merumbuhkan dasar serta program-program pencegahan bagi membolehkan isu ini ditangani secara serius, dan kita juga melaksanakan kerjasama di peringkat ASEAN dan juga di peringkat transbangsa. Beliau menjawab pertanyaan tambahan Senator Serwandi Saad berhubung tindakan diambil kerajaan bagi menangani isu berkenaan. Berdasarkan statistik Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran MAPO, antara 2015 sehingga Jun 2020 terdapat 1,972 kes dilapor. Manakala 2,902 individu ditahan susulan kaitan dengan kes berkenaan. Perancangan bagi membangunkan loji sisa jadi tenaga WTE di negeri sedang dirangka oleh Kementerian Pembangunan dan kerajaan tempatan yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672. Jelas timbalan menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, ia bagi mengurangkan kadar janaan gas rumah hijau selain menampung sisa pepejal yang semakin meningkat. Kementerian ini sedang menyediakan perancangan untuk membangunkan loji dengan izin Waste to Energy WTE di negeri yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672 bagi mengatasi isu tapak yang bersesuaian untuk pembinaan tapak perlupusan sanitari serta menampung penjanaan sisa yang semakin meningkat sepanjang tahun. Kementerian ini yakin juga loji WTE mampu mengurangkan janaan gas rumah hijau dan seterusnya dapat membantu negara mencapai sasaran pengurangan gas rumah hijau sebanyak 45% menjelang tahun 2030. Beliau turut optimis langkah peralihan pengurusan sisa pepejal kepada ekonomi kitaran mampu capai matlamat pembangunan mampan. Pernyataan bagi menjawab Senator Datuk Teo Eng Ti at Teo Kok Chi. Status Pulau Bebas Cukai di wilayah Persekutuan Labuan kekal dan tidak pernah ditarik kerajaan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan II, Steven Sim Shi Keong, ketika ini status Pulau Bebas Cukai masih terpakai di wilayah Persekutuan Labuan. Penarikan cukai hanya dibuat terhadap beberapa barangan seperti rokok dan produk tembakau. Hanya pada tahun 2021, kerajaan telah mengambil langkah tegas dengan menjadikan rokok dan produk tembakau sebagai barangan yang bercukai apabila dibawa masuk ke dalam semua Pulau Bebas Cukai yang berkuasa melalui 1 Julai 2021. Langkah ini bertujuan untuk membantu menangani masalah ketirisan hasil cukai yang besar akibat daripada aktiviti penyelundupan rokok yang tidak sah ke dalam negara kita, di mana status Pulau Bebas Cukai turut dimanipulasikan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.
Steven Sim menjawab soalan dikemukakan Senator Tan Sri Datuk Seri Panglima Hanifah Aman. Pembinaan semula jalan raya antara Kenyir ke Felda Aring, Kelantan akan dilaksana dengan anggaran peruntukan sebanyak 48 juta ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, ketika ini permohonan peruntukan itu telah dibuat kepada Kementerian Kewangan. Jelas belia runtuhan kali ketiga yang berlaku itu disebabkan perubahan monsun selain mendapan jalan susulan kenderaan berat yang membawa lebihan muatan. Kita sudah membuat kajian sehabis baik dan sudah pastilah setiap perkara yang kita berlaku ini ada juga disebabkan beberapa perkara yang mungkin tidak dapat kita kesan. Seperti kita membuat SI, Soil Investigation, kemudian kita membuat kajian beberapa bentuk dan tapi masih lagi berlaku perkara ini. Dan sebagaimana dinyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, beban jalan ini hanya spesifikasinya tidak melebihi 53 tan. Dan saya dimaklumkan kawasan itu memang muatannya amat berat sekali sehingga bercecah 6-70 tan. Ada ketikanya waktu saya pernah berhenti bertanya dengan driver lori, muatan lori tersebut mencecah 100 tan. Dan sudah pasti ketika kita baru siap, hujan yang begitu lebat, kebetulan lori yang bebannya terlalu tinggi menyebabkan dia mendak kembali. Dan apabila mendak itu dan berlakulah runtuhan. Beliau menjawab soalan dikemukakan oleh Senator Hussein Ismail mengenai status terkini berkenaan pembinaan jalan raya antara Kenyir ke Felda Aring, Kelantan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Menuju ke puncak ibadah haji, hari wukuf di Arafah. Ya Allah, terimalah ibadah haji kami ini. Terimalah kami sebagai tetamu-Mu, Ya Rabb. Ikuti khabar Tanah Suci Mekah, Salam Baitullah, bawakan pelaporan secara langsung hari wukuf Arafah pada 27 Jun 2023. Baik, berita Parlimen 26 Jun 2023 berakhir di sini. Saya Muhammad Cina Sami, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.